Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Salam Ramadan kepada anda semua. Saya Khairul Hafiz Yunus langsung dari Parlimen, dan hari ini merupakan minggu terakhir untuk persidangan Dewan Negara yang ditambah 2 hari bermula hari ini dan juga esok. Hari ini Isnin 10 April 2023 kita akan bersiaran seperti biasa bermula jam ini sehinggalah selesai sesi perbahasan dan juga pembentangan di Dewan Negara. Dewan Rakyat sudah selesai pada minggu lalu dan kini kita hanya fokus kepada apa yang akan dibentangkan dan juga dibahaskan di Dewan Negara. Kalau kita melihat kepada kertas aturan urusan mesyuarat yang kita terima pada pagi ini di Dewan Negara, tidak ada sesi pertanyaan bagi jawab lisan dan diteruskan aturan urusan mesyuarat dan juga usul-usul. Kalau kita melihat kepada kertas dan juga dokumen yang kita terima pada pagi ini, terdapat 8 rang undang-undang ataupun RUU yang akan dibacakan untuk bacaan kali yang kedua. Saya akan bacakan satu persatu sebelum saya meneruskan kepada pembacaan ini. Anda juga boleh menonton kami selain di TV1 dan juga di saluran berita RTMI TV. Anda juga boleh tonton kami secara penstreaman langsung di pautan yang kami sediakan dan juga boleh mak turun RTM klik di telefon pintar anda. Baik, sebelum itu juga saya ingin bentangkan kepada anda dan juga saya bacakan satu persatu RUU ataupun rang undang-undang yang akan dibacakan untuk bacaan kali kedua. Yang pertama adalah RUU Perbekalan Tambahan 2022-2023, RUU Keuangan 2023, diikuti RUU Levy Keuntungan Luar Biasa iaitu pengesahan bagi tahun 2023, dan berikutnya adalah RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2023. Yang kelima tersenarai adalah RUU Pengangkutan Awam Darat Pindaan 2023. RUU akan terus dibentangkan untuk bacaan kali kedua. Terdapat 3 lagi berbaki, iaitu RUU Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Pindaan 2023. Seterusnya diikuti RUU Undang-Undang Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023. Dan ini adalah bacaan kali kedua. Kalau kita melihat apa yang dibahaskan di Dewan Rakyat, mencetuskan pelbagai perdebatan dan juga perbincangan, maka hari ini adalah untuk bacaan kali kedua sebelum ke peringkat yang seterusnya, bacaan ketiga dan sebagainya sebelum diaktakan sebagai undang-undang. Dan yang terakhir adalah RUU Semakan Hukuman Mati dan Pemenjaraan Sepanjang Hayat, iaitu bidang kuasa sementara Mahkamah Persekutuan 2023, bacaan kali yang kedua. Kesemua ini insya-Allah akan dibaca dan juga dibahaskan hari ini di Dewan Negara untuk bacaan kali kedua dan dimaklumkan sebelum bacaan-bacaan peringkat berikutnya untuk proses kelulusan di Dewan Rakyat. Kalau kita singkap kembali apa yang dibahaskan di Dewan Negara pada minggu lepas, banyak perkara dan juga RUU sudah pun dibentangkan dan juga telah pun diluluskan dan akan terus dibahaskan di Dewan Rakyat pada persidangan akan datang, dan ada juga yang telah pun diluluskan di peringkat Dewan Negara. Dan ini semua adalah penting untuk kita melihat kepada polisi dan juga akta-akta serta perkara-perkara yang penting, termasuklah rang undang-undang yang saya bacakan sebentar tadi, untuk kita lihat akan diaktakan untuk dijadikan atau dibukukan sebagai satu undang-undang yang kita boleh semua rujuk untuk kegunaan masa hadapan. Dan kalau kita melihat juga banyak risalat-risalat yang akan dibawa ke mesyuarat Dewan Negara hari ini yang telah pun dibentang sebelum ini dan juga disemak pada hari ini di Dewan Negara. Baik, itu saja yang saya kongsikan kepada anda, dan saya fikir Dewan Negara sudah pun sedia untuk sesi perbahasan. Kita terus saja ke Dewan Negara. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul. Usul untuk menangguhkan mesyuarat di bawah Peraturan Mesyuarat 17/1 oleh Yang Berhormat Senator Datuk Razali bin Idris. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Bahawa saya, Yang Berhormat Senator Datuk Razali bin Idris, mohon mencadangkan agar majlis mesyuarat ini ditangguhkan mengikut perkara 17/1 Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Negara untuk membahaskan dan merundingkan perkara berkenaan pengeluaran lanjut simpanan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP oleh pencarum bagi kegunaan segera dengan tujuan menampung pelbagai belanja yang mendesak. Selaras dengan kehendak peraturan mesyuarat ini, bahawa majlis mesyuarat perlu ditangguhkan agar Dewan ini dapat membahaskan segera isu
dan tindakan proaktif kerajaan dalam membantu rakyat yang tertekan dengan kenaikan kos sara hidup pada masa ini. Usul ini adalah perkara tertentu bila mana ia terkait dengan dasar kerajaan melalui ucapan dan saranan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk pencarum menjadikan nilai simpanan di dalam KWSP masing-masing sebagai cagaran untuk permohonan pinjaman di bank. Perkara ini bersifat tertentu setelah mengetahui bahawa rakyat yang mencarum di dalam instrumen tersebut berkeperluan segera untuk menggunakan dana simpanan masing-masing. Usul ini hendaklah disegerakan, memandangkan pelbagai lapisan rakyat telah menyatakan kehendak ini buat satu tempoh yang mendesak dan bertambahnya jumlah kumpulan rakyat yang tidak dapat menampung belanja kehidupan pada waktu dan ketika ini. Usul ini juga turut melibatkan kepentingan ramai kerana terdapat pelbagai reaksi dan keluhan yang dapat disaksikan melalui media sosial dan ucapan rakyat umum berkenaan keperluan perkara ini. Dalam pada itu, terdapat juga rakyat yang telah menjadi miskin kerana ketidakbenaran kerajaan atas kehendak ini. Minggu ini juga telah tular tentang seorang individu yang dengan keringat usahanya berjalan daripada Johor dan menuju ke Kuala Lumpur bagi menyerahkan sembah rayuan bagi kehendak perkara ini kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Usul ini adalah menepati 3 syarat di bawah Peraturan Mesyuarat 17/1 iaitu tertentu berkepentingan orang ramai dan perlu disegerakan bagi menjamin kemaslahatan dan kelangsungan hidup rakyat. Justru itu, besar harapan saya agar perkara ini mendapat pertimbangan dan keizinan daripada Yang Berhormat Senator Tan Sri Yang di-Pertua agar usul ini dapat dibahaskan di dalam Dewan Negara dengan kadar segera. Sekian, terima kasih. Baiklah. Pengemukaan usul sebentar tadi telah didengar oleh semua ahli-ahli yang berhormat. Saya telah menerima pemberitahuan usul tersebut di bawah Peraturan Mesyuarat 17/1 oleh Yang Berhormat Senator Datuk Razali bin Idris pada Selasa 4 April tahun 2023. Teks usul itu adalah seperti yang dibacakan oleh Yang Berhormat sebentar tadi dan ia seharusnya mendapat perhatian dan pertimbangan. Bagi membolehkan perkara ini ditimbangkan oleh Majlis Mesyuarat, saya sebagai Tuan Yang di-Pertua hendaklah berpuas hati bahawa perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat itu memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama ialah bahawa perkara itu bersifat tertentu. Syarat kedua, ia adalah bersifat bagi kepentingan orang ramai. Dan syarat ketiga ialah ia berkehendak disegerakan. Saya telah meneliti perkara ini dan mendapati bahawa perkara ini adalah perkara yang tertentu. Kedua, ia adalah bagi kepentingan orang ramai. Dan ketiga, perkara ini juga perlu disegerakan. Oleh yang demikian, saya membenarkan usul ini untuk dibahaskan dan mengikut Peraturan Mesyuarat 17/3, usul ini akan dibahaskan pada petang ini, Isnin 10 April 2023 di dalam Dewan ini. Saya membenarkan pihak pencadang berbahas selama 10 minit dan diikuti dengan perbahasan daripada ahli-ahli lain mengikut kesesuaian masa yang ada. Dan selepas itu, saya akan meminta pihak kerajaan menjawab tertakluk kepada permohonan dan pernyataan daripada ahli-ahli yang berhormat. Bolehlah menyertai perbahasan itu mengikut kadar yang dapat diberikan pada petang ini.
Namun perlu saya nyatakan bahawa kaitan dengan pengumuman pihak kerajaan, khasnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bahawa cagaran boleh dibuat berasaskan kepada pegangan baki wang di dalam akaun KWSP. Saya memohon supaya pihak perundangan melihat perkara ini dari sudut yang amat nyata, yakni bolehkah baki wang KWSP itu dibuat cagaran oleh kerana undang-undang perwujudannya perlu diharmoniskan. Itulah pandangan saya selaku Yang di-Pertua dan selamat membahaskan usul ini pada masa yang telah ditetapkan. Saya Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim, Yang di-Pertua Dewan Negara. DR 12-2023, Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan 2022-2023, bacaan kali yang kedua. Dipersilakan Yang Berhormat Menteri atau Timbalan Menteri. Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang bernama suatu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perbelanjaan tambahan bagi perkhidmatan tahun 2022 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk maksud yang tertentu bagi tahun itu dibaca bagi kali yang kedua sekarang. Tan Sri Yang di-Pertua, peruntukan tambahan perbelanjaan mengurus pertama 2022 ini dibentangkan menurut perkara 101 Perlembagaan Persekutuan, iaitu bagi memperolehi kelulusan terhadap perbelanjaan yang tidak diperuntukkan atau yang tidak diperuntukkan dengan sepenuhnya dalam bajet 2022 yang telah pun diluluskan terdahulu oleh Dewan Yang Mulia ini. Anggaran perbelanjaan mengurus tambahan pertama 2022 yang dibentangkan adalah berjumlah 60,174.9 juta ringgit untuk membiayai perbelanjaan bekalan, iaitu 60,1749 bilion ringgit. Anggaran tambahan perbelanjaan bekalan yang dipohon untuk diluluskan di bawah pasal rang undang-undang yang dibentangkan adalah berjumlah 60,174.9 juta ringgit yang boleh diringkaskan seperti berikut. Sebanyak 1,663.5 juta ringgit adalah untuk pindahan lebihan daripada akaun hasil disatukan 2022 ke kumpulan wang pembangunan. Pindahan ini dicaj sebahagian daripada perbelanjaan di bawah maksud B12 peruntukan kepada kumpulan wang terkanun. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, pindahan ini adalah selaras dengan tata cara peruntukan di bawah subsection 10.1 Akta Tata Cara Keuangan 1957 atau Akta 61 dan bukan satu perbelanjaan baru tetapi merupakan sebahagian daripada keperluan keuangan untuk menampung perbelanjaan pembangunan bagi tahun 2022 yang berjumlah 71,574.0 juta ringgit. Bakinya adalah dibiayai melalui pinjaman. Dan sebanyak 676.9 juta ringgit adalah bagi merekup semua jumlah yang telah didahulukan daripada kumpulan luar jangka untuk menampung perbelanjaan-perbelanjaan luar jangka tahun 2022 seperti yang terkandung dalam penyata yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 23 tahun 2023 dan sebanyak 57,834.5 juta ringgit adalah merupakan peruntukan tambahan langsung kepada kementerian, jabatan yang telah diberi kebenaran untuk berbelanja melebihi daripada peruntukan bagi membiayai perkara-perkara yang komited pada tahun 2022. Kementerian-kementerian yang terlibat di dalam anggaran perbelanjaan tambahan ini adalah seperti berikut. Kementerian Keuangan sebanyak 56,295 juta ringgit. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, kita menggunakan nama yang lama sebab ini adalah perbekalan tambahan tahun lepas, sebanyak 2,058.1 juta ringgit. Kementerian Pendidikan sebanyak 803.6 juta ringgit.
Kementerian Kesihatan sebanyak RM676.5 juta, Kementerian Pertahanan sebanyak RM303.7 juta, Suruhanjaya Pilihan Raya Jabatan Perdana Menteri sebanyak RM84.8 juta, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan sebanyak RM24.5 juta dan Kementerian Perpaduan Negara sebanyak RM14.1 juta. Tan Sri Yang Dipertua, butiran dan penjelasan lanjut mengenai peruntukan tambahan bagi anggaran perbelanjaan mengurus tambahan pertama 2022 adalah seperti dalam penyata anggaran tambahan yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 21 tahun 2023 dan memorandum perbendaharaan yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 21A tahun 2023. Tan Sri Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan. Ada sesiapa yang menyokong? Tan Sri, saya mohon menyokong. Baiklah, ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah suatu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perbelanjaan tambahan bagi perkhidmatan tahun 2022 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk maksud yang tertentu bagi tahun itu dibacakan kali kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Yang Berhormat Datin Ros Suryati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Tan Sri Yang Dipertua, terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kerana membenarkan saya turut serta dalam perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan 2022-2023. Oleh kerana kita ada kekangan masa lantaran hanya sehari besok yang tinggal dan juga beberapa hal yang penting harus kita selesaikan hari ini, saya mohon agar YB Yang Berhormat Senator mematuhi syarat 5 minit seorang. Apabila saya meneliti rang undang-undang ini, secara ringkasnya peruntukan tambahan ini melibatkan sejumlah 60 bilion ringgit bagi pembelanjaan mengurus. Ini adalah jumlah yang amat besar, iaitu tambahan 25% daripada jumlah perbelanjaan mengurus yang dibentang dan diluluskan dalam Belanjawan 2022. Jumlah wang yang telah dibelanjakan pada tahun lepas melebihi belanjawan asal yang telah diperuntukkan, iaitu lebih daripada 60 bilion ringgit untuk belanja mengurus dan lebih 6 bilion ringgit belanja pembangunan. Saya pasti tujuan dan keperluan menyebabkan kerajaan terpaksa berbelanja melebihi peruntukan asal sama ada benar-benar atas dasar keperluan ekonomi atau rakyat. Kerajaan terpaksa berbuat sedemikian kerana perbekalan tambahan ini merupakan perbelanjaan luar jangka yang diurus semula oleh mana-mana kerajaan. Walaupun RUU ini melibatkan 9 kementerian, saya tidak akan menyentuh kesemuanya dan saya hanya akan menyentuh beberapa isu sahaja. Pertamanya mengenai peruntukan tambahan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya atau SPR. Perbelanjaan luar jangka telah berlaku baru-baru ini apabila kita melaksanakan pilihan raya umum ke-15 baru-baru ini. PRU ini melibatkan peruntukan besar kerana kita melaksanakan PRU semasa negara dilanda dengan COVID-19. Soalan saya, apakah persediaan dari segi peruntukan mengenai perbelanjaan pilihan raya negeri yang bakal diadakan di 6 buah negeri pada tahun ini? Adakah pihak SPR mempunyai persediaan yang secukup dari segi peruntukan bekalan, logistik dan kemudahan-kemudahan yang lain bagi melancarkan pilihan raya negeri pada tahun ini? Kenapa saya tanya soalan ini? Ini kerana saya mendengar dari pihak gerak SPR ramai petugas merungut bahawa barang keperluan SPR di lapangan adalah tidak mencukupi. Walaupun pihak SPR telah menyediakan peruntukan bagi setiap bahagian pusat mengundi, tapi apa yang berlaku di lapangan adalah kekurangan bahan dan kelengkapan pilihan raya yang sentiasa tidak mencukupi di suatu tempat.
Ini belum termasuk dengan masalah logistik yang dihadapi oleh kebanyakan pusat mengundi. Maka adakah pihak kementerian bersiap sedia untuk PRN pada tahun ini? Dan sekiranya tidak cukup peruntukan, maka saya mohon kerajaan agar menambahkan peruntukan pada setiap pusat mengundi nanti. Tan Sri Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya ingin menyentuh mengenai subsidi dan bantuan tunai. Kita semua sedia maklum harga minyak mentah bagi bulan Januari 2022 adalah pada kadar USD 85 ringgit setong. USD 85 ringgit setong. Iaitu meningkat berbanding Januari 2021 sebanyak USD 55 setong. Berikutan kenaikan ini, kerajaan terpaksa menanggung peningkatan subsidi petroleum, diesel dan juga gas cecair LPG. Ianya amat ketara hingga 10 kali ganda, iaitu meningkat daripada ringgit Malaysia 200 juta untuk Januari 21 kepada lebih 2 bilion ringgit untuk Januari 22. Kemudian ditambah pula dengan pergolakan antara Rusia dan Ukraine. Harga minyak mentah telah naik mendadak ke paras melebihi USD 100 setong. Kerajaan sebelum ini mampu menanggung subsidi dalam jumlah yang besar sehingga ringgit Malaysia 66.3 bilion bagi menstabilkan harga barang serta mengelakkan kadar inflasi negara dari terus melonjak. Dengan bantuan dan subsidi ini, angka inflasi rasmi kita sekitar 3 ke 4%. Saya melihat keadaan sekarang inflasi berada dalam sekitar 3.3% pada tahun ini. Sekiranya kita menarik subsidi, maka inflasi harga barang akan meningkat dan banyak pembangunan yang tidak dapat dilaksanakan kerana banyak wang hanya kita tumpukan pemberian subsidi sahaja. Soalan saya kepada kementerian, sejauh mana kerajaan Madani sekarang ini mampu menampung subsidi apabila kita lihat suasana ekonomi dunia yang tidak menentu sekarang ini? Adakah benar bahawa kerajaan bercadang untuk mengurangkan subsidi kepada rakyat? Dan adakah kerajaan boleh dan mampu lagi memberi bantuan-bantuan keuangan kepada rakyat, terutamanya industri kecil dan sederhana? Tan Sri Yang di-Pertua, sikit lagi. Seterusnya saya ingin menyentuh mengenai projek LRT Bayar Lepas yang menjadi keperluan yang amat mendesak di Pulau Pinang. Saya ingin bertanya mengenai projek LRT Bayar Lepas. Dari peruntukan tambahan ini, adakah peruntukan akan diberi bagi menampung projek LRT Bayar Lepas? Saya juga ingin merujuk kepada pengumuman oleh yang amat berhormat Perdana Menteri bagi membantu menaik taraf kemudahan di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Saya ingin tahu perincian mengenai bantuan yang diberi dan apakah kos-kos yang terlibat dalam projek penambahbaikan tersebut. Yang terakhir, saya ingin menyentuh mengenai bantuan tunai bayaran perasaan bantuan khas keuangan penjawat awam. Ini termasuklah bayaran RM700 sebagai bantuan hari raya dan sebagainya untuk grade 56 dan ke bawah. Saya ingin mencadangkan kepada kerajaan bagi menghargai sumbangan kepada penjawat awam yang bekerja tidak kira siang dan malam, agar menimbang untuk menaikkan lagi bonus atau bantuan kepada penjawat awam, iaitu yang kebiasaannya 500 untuk penjawat awam dan 300 untuk pesara kerajaan. Saya ingin mencadangkan agar bantuan dinaikkan sebanyak 1,000 kepada penjawat awam dan 600 kepada pesara kerajaan. Ini memandangkan kenaikan kos sara hidup yang tinggi sekarang ini. Tan Sri Yang di-Pertua, ini sahaja perbahasan saya dan ini sahaja perbahasan dari saya mengenai RUU Pembekalan Tambahan 2022-2023. Dengan ini saya menyokong rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kembali kepada Yang Berhormat Datin Ros Suryati Alang. Yang Berhormat Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya juga ingin turut berbahas dalam RUU atau Undang-Undang Perbekalan Tambahan ini, mengambil dua aspek penelitian. Satunya mengenai subsidi, baik kepada yang dilaksanakan oleh perbandaran ataupun di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Jumlah subsidi kita keseluruhannya
dikatakan 80 bilion setahun. Kerajaan telah meneliti bahawa ada subsidi kita ini yang tersasar, ya, tidak dimanfaatkan ataupun dimanfaatkan oleh orang yang sepatutnya tidak memanfaatkan subsidi kerana berkemampuan dan sebagainya. Oleh demikian, subsidi bersasar telah dicadangkan, baik harga petroleum ataupun bahan-bahan seperti minyak masak dan yang lain-lainnya. Persoalannya, isu ini telah dibincangkan beberapa bulan. Apakah perkembangan persediaan kerajaan untuk menyediakan senarai penerima subsidi yang disasarkan ini supaya tidak tiris kepada pihak-pihak yang tidak memerlukan, ya, yang tidak meningkatkan kehidupan mereka dengan subsidi seperti tersebut. Kalau kita tunggu lagi lama, maka saya yakin tahun depan pun kita akan bercakap mengenai perbekalan tambahan, ya, kerana tidak cukup. Sementara kalau kita dapat laksanakan subsidi bersasar ini, maka wang yang dapat diselamatkan daripada ketirisan melalui subsidi ini dapat menampung pembangunan kita yang boleh dibawa ke kawasan-kawasan seperti yang kita tahu masih ketinggalan di negeri-negeri Pantai Timur dan juga di Sabah dan Sarawak. Oleh demikian, pertanyaan saya, bila perkara ini akan dapat dilaksanakan, senarai penerima subsidi yang berbagai-bagai itu. Yang keduanya mengenai peruntukan kepada SPR, ya, tambahan kepada SPR. Saya ingin membawa kita kepada sejarah 2012 apabila Parlimen menubuhkan satu jawatankuasa pilihan khas mengenai penambahbaikan sistem pilihan raya. Umumnya, kedua-dua pihak di dalam Dewan Rakyat bersetuju untuk menerima berbagai-bagai saranan dan sebahagian besarnya telah dilaksanakan. Antaranya pendaftaran pemilih 18 tahun, ya, automatic registration, izin betul, ya, penggunaan dakwat kekal, pembersihan daftar pemilih, ya, dan berbagai lagi. Ada beberapa perkara yang saya rasa disetujui juga oleh semua pihak, baik pembangkang ataupun kerajaan di ketika itu, dan setiap parti politik pun menyatakan kesediaannya menerima perubahan kepada satu sistem baru pilihan raya kita. Ya, yang ini kita kena ambil serius sebab ianya merupakan satu perubahan besar, ya, daripada first past the post dengan izin kepada proportional representation. Dipersetujui oleh Dewan. Ya, malah parti saya PAS ketika itu pun telah membuat resolusi di dalam salah satu muktamarnya untuk menyokong proportional representation. Ini akan boleh memberikan sedikit keadilan ataupun lebih keadilan kepada contohnya parti-parti yang kecil yang telah lama terlibat dengan pilihan raya. Ya, contoh seperti Putra, seperti Berjasa. Baru-baru ini ada parti yang besar juga Pejuang tetapi tidak mempunyai wakil kerana tidak cukup undi bagi mana-mana kawasan. PSM, ya, Parti Sosialis Malaysia, mereka terlibat dalam pilihan raya. Tekun mengikuti sistem demokrasi ini, tetapi oleh kerana sistem first past the post ni, Tan Sri, tidak membolehkan mereka menang, ya, sedangkan suara mereka besar, ya. Oleh demikian, sistem proportional representation ini boleh menjadi penyelesaian dan kita akan dapat mendengar di Dewan Yang Mulia ini pandangan-pandangan yang berbeza daripada parti yang kecil. Dan juga kita pun sedang menyediakan satu peraturan baru mengenai pembiayaan political financing dengan izin, dan ini sistem ini apabila mendapat kiraan diundi hari pilihan raya boleh menjadi asas kepada jumlah pembahagian pembiayaan politik ini kepada semua pihak. Ya, parti yang besar yang mempunyai kursi yang banyak atau undi yang banyak akan dapat lebih, tetapi parti-parti kecil yang juga mendapat undi tidak sebanyak parti besar, mereka juga boleh mendapat sumbangan daripada wang rakyat kepada pergerakan politik. Saya rasa ini perlu disegerakan bagi memastikan kita mempunyai satu sistem yang agak baru dan vibrant dengan izin dan boleh memberikan keadilan kepada rakyat. Itu dua perkara, Tan Sri, yang saya ingin persembahkan. Terima kasih. Terima kasih kembali. Yang berhormat Datuk Arman Azhar Abu Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua.
membenarkan saya untuk turut serta dalam sesi perbahasan rang Undang-Undang Pembekalan Tambahan 2022-2023 ini. Sebagai pembuka bicara, terus terang ingin saya zahirkan bahawa saya tiada masalah menyokong rang undang-undang ini. Kita tahu tahun ini merupakan satu tahun yang amat mencabar bagi negara kita yang masih lagi dalam proses pemulihan daripada COVID-19. Tidak boleh dinafikan ia turut dipengaruhi oleh usaha-usaha yang telah dijalankan oleh kerajaan sebelum ini di bawah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Oleh itu saya ingin bertanya kepada kerajaan ini, apakah perancangan dasar bagi meneruskan dan merancakkan lagi ekonomi rakyat, terutama dalam mengharungi keadaan ketidaktentuan ekonomi global yang kita harungi pada 2023 ini. Pada tahun 2022 ini, import makanan ke Malaysia adalah berjumlah 76 bilion, satu jumlah yang amat besar. Dalam memastikan kelangsungan food security dengan izin, bagi saya ada beberapa persoalan tentang hal ini. Kita menerusi kementerian dan agensi kerajaan sudah pasti menjalankan kajian pemerhatian tentang model-model gerak kerja yang dilakukan oleh negara lain bagi meningkatkan hasil makanan dalam negara. Saya ingin tanya pada kerajaan setakat hari ini, apakah langkah dan tindakan yang diambil bagi menangani masalah ini. Kita di Malaysia misalnya ada satu syarikat di bawah nama syarikat Farm Fresh yang sudah mula bertapak dan bersaing dengan negara luar dalam sektor pembekalan susu lembu. Usaha-usaha anak tempatan sebegini wajib kita sokong dan beri galakan. Sekiranya ada inisiatif atau program yang boleh disertai, saya mohon pihak kerajaan untuk senaraikan agar lebih ramai rakyat kita tahu dan mendapat manfaat yang sama-sama bagi dalam isu food security. Tan Sri Yang Di-Pertua, kita lihat dalam jadual yang lebih kurang 60 bilion diperuntukkan dalam rang Undang-Undang Pembekalan Tambahan ini untuk subsidi saja lebih 53 bilion. Jumlah ini memberi manfaat kepada rakyat jikalau diguna dengan langkah yang betul. Kita berbicara tentang soal subsidi dan saya teringat kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan yang mengatakan pemberian subsidi ini secara bersasar. Setakat hari ini, apakah langkah dan tindakan yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan agar golongan sasar dapat manfaat ini? Kita tidak mahu berlaku permasalahan ketirisan subsidi seperti kecoh tentang isu yang dibangkitkan salah seorang tokoh anak politik yang kesok dan tipu subsidi minyak. Kita harap pihak kerajaan beri peluang dan pendekatan hal ini akan membuat kuasa undang-undang untuk menjadi lebih ketat agar tidak ada ketirisan dalam isu subsidi rakyat ini. Tan Sri Di-Pertua, dalam kesempatan ini saya ingin bertanya kepada kerajaan mengenai pengukuhan nilai ringgit. Setakat hari ini nilai ringgit kita adalah ringgit Malaysia bersama dengan 0.23 USD. Perbezaan ini amat tinggi bagi saya. Jadi apakah jumlah pembelanjaan kita yang semakin meningkat saban hari? Bolehkah kerajaan melakukan dan merapatkan jurang perbezaan ini? Saya pasti jurang perbezaan ini akan mengecil dengan limpahan kemakmuran dinikmati oleh rakyat dengan projek-projek pembangunan yang akan menjadi lebih rancak. Sedikit tambahan, saya ingin menyimpulkan berkaitan dengan Khazanah Nasional. Saya lihat satu video wawancara baru-baru ini pengarah urusan Las Kopak mengatakan cadangan mereka untuk membuat taman tema Upin Ipin. Di mana kita tahu animasi Upin Ipin ini bukan saja terkenal dalam negara kita, malah terkenal di Indonesia, Brunei dan negara-negara luar. Persoalan hari ini, pengarah urusan ini menyatakan bahawa Khazanah Nasional telah menolak cadangan mereka untuk membuat taman tema. Sedangkan ini merupakan syarikat negara kita, kebanggaan negara kita. Kartun mereka dalam negara-negara Asia ini cukup famous. Tetapi kenapa taman tema Les Kopak ini atau Upin Ipin ini ditolak terus daripada Khazanah Nasional? Saya mohon penjelasan daripada pihak kerajaan kerana bagi saya sekiranya pembinaan taman tema ini berjaya, banyak peluang pekerjaan dapat dibuka kepada rakyat tempatan. Kita lihat saja seperti di Singapura, taman tema USS Singapore bukan saja membuka ruang kepada rakyat mereka, tetapi menjadi tarikan pelancong yang membawa peningkatan kepada pendapatan negara mereka. Jadi saya harap pihak kerajaan berilah perhatian dan pihak kerajaan berilah sokongan terhadap taman tema Upin dan Ipin ini agar ia dapat menjadi satu kenyataan, khususnya yang menjadi kebanggaan kepada rakyat Malaysia.
Saya setakat ini memohon menyokong. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Yang Berhormat Datuk Haji Jeffreydin. Haji Atan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada Tan Sri Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk berbahas. Rang Undang-Undang Pembekalan Tambahan 2022-2023 menyaksikan perbelanjaan tambahan berjumlah kira-kira 60 bilion ringgit daripada kumpulan wang disatukan sebanyak 332.1 bilion pula sebelumnya telah diperuntukkan bagi bajet 2022. Secara relatifnya, belanjawan tambahan bukanlah sesuatu yang luar biasa. Sebaliknya boleh dikatakan normal dan wajar untuk dilaksanakan. Apatah lagi dengan adanya pertambahan kos bagi perbelanjaan mengurus dan membangun. Sememangnya akan ada perbelanjaan luar jangka yang memerlukan pertambahan bajet berbanding bajet asal untuk diurus semula. Jika dilihat, sebahagian besar bagi perbelanjaan tambahan ini dibelanjakan bagi peruntukan subsidi dan juga bantuan tunai kepada rakyat. Apatah lagi sejak COVID-19 melanda dan negara mula kembali pulih dan keluar daripada pandemik yang melanda selama lebih 3 tahun ini. Tidak dinafikan, sebanyak sektor dalam pasaran di dunia mengalami kenaikan harga mendadak. Antaranya minyak petrol, diesel, tarif elektrik dan juga barangan asas seperti beras dan sayur-sayuran. Menteri Kewangan juga ada menyatakan pada tahun 2022 saja, kira-kira 80 bilion telah dibelanjakan untuk perbelanjaan subsidi. Ini merupakan satu jumlah yang tinggi dan terbesar dalam sejarah. Namun ianya tidak dapat dielakkan disebabkan kerajaan terpaksa mengeluarkan belanja yang lebih untuk menampung kekurangan tersebut supaya subsidi dapat diteruskan demi rakyat. Inflasi juga boleh meningkat sehingga melebihi 10% jika subsidi tidak diberikan. Jabatan Perangkaan menganggarkan kadar inflasi negara boleh melebihi 10% sekiranya pelbagai bantuan subsidi tidak diberikan. Namun begitu, dalam masa yang sama ada persoalan yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan. Bank Negara Malaysia ada mengeluarkan kenyataan bahawa sistem subsidi menyeluruh hari ini tidak mampan dan perlu dirasionalisasikan. Hal ini kerana secara dasarnya sistem subsidi menyeluruh bukan hanya memanfaatkan golongan memerlukan, sebaliknya juga kepada golongan yang boleh dikatakan mampu dan tidak layak menerima. Ini menyebabkan golongan yang sepatutnya diberi tumpuan dan sasaran tidak dibantu sepenuhnya, sedangkan mereka boleh menikmati lebih banyak bantuan dan subsidi. Justru itu, apakah penyelesaian kerajaan dalam menangani isu subsidi bersasar supaya hanya yang benar-benar layak saja menerima faedah ini? Bagi subsidi barangan asas, adakah kerajaan mempunyai cadangan untuk memperluaskan lagi jenis barangan yang diberikan subsidi kepada usaha mengurangkan kos sara hidup rakyat? Seterusnya saya ingin menyentuh mengenai bantuan tunai kepada rakyat. Jika dimulakan pada tahun 2012 oleh mantan Perdana Menteri ke-6 Datuk Seri Najib Razak, bantuan ini telah dijenamakan beberapa kali. Antaranya bantuan rakyat satu Malaysia, bantuan sara hidup, bantuan prihatin negara, bantuan keluarga Malaysia dan terkini sumbangan tunai rahmah. Tahun 2022 sebanyak 8 bilion telah diperuntukkan untuk bantuan keluarga Malaysia, manfaatnya 87 penerima. Tidak dinafikan, bantuan ini telah membantu ramai rakyat di negara ini, terutamanya yang benar-benar memerlukan B40. Golongan M40 yang berpendapatan bawah 5,000 juga ada yang menjadi antara penerima bantuan tunai ini. Tetapi jumlah yang berbeza dan agak rendah nilainya, iaitu RM650 hingga RM1,250 berbanding kategori lain. Jika dikatakan mereka mempunyai pendapatan yang tinggi dan berkemampuan, secara hakikatnya tidak semua yang berpendapatan tinggi ini benar-benar mampu. Ada yang berkata besar periuk, besarlah keraknya. Tetapi ramai golongan ini hidup sekadar cukup makan disebabkan komitmen juga perbelanjaan tambahan lain yang mungkin tidak dirasai oleh orang ramai.
Seterusnya yang melibatkan perbelanjaan bagi penjawat awam tentang bayaran gaji, bayaran pesaran, allowance bersara. Saban tahun involvement penjawat awam adalah penerima terbesar perbelanjaan. Bayaran involvement melibatkan berbelanja sebanyak 86.5 bilion. Bayaran pasaraan pula dianggarkan meningkat 28.1 bilion, iaitu kira-kira 12% daripada jumlah perbelanjaan. Akhir sekali, saya ingin bertanya pada kerajaan, adakah benar pencen bakal dimansuhkan? Berapakah jumlah perbelanjaan yang dapat dijimatkan oleh kerajaan bagi pembayaran pencen? Apakah kerajaan mempunyai alternatif lain bagi menjimat perbelanjaan kerajaan, terutamanya yang melibatkan peruntukan bagi pembelanjaan involvement dan persaraan? Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Haji Jeffrudin Hajiatan. Dijemput Yang Berhormat Tuan Abun Sui Anyit. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih sekali lagi kerana memberi masa kepada saya untuk membahaskan rang undang-undang yang ada di hadapan kita pada pagi hari ini. Saya akan membincangkan tentang dua perkara yang saya ingin bertanya nanti. Yang pertama adalah tentang bantuan hari raya yang bakal diberikan pada 17 hari bulan 4 2023 ini. Justru saya mohon pencerahan daripada Menteri sama ada bantuan hari raya untuk kaki tangan awam ini termasuk mereka yang bukan Islam, Islam atau bukan Islam. Dan justru itu saya berharap ya kita sangat menghargai tekad kerajaan untuk membantu kaki tangan kerajaan dalam menghadapi keadaan ekonomi kita yang mendesak sekarang ini. Dan bagaimanakah saya ingin mencadangkan sebab semua kita membayar cukai. Adakah kerajaan bersedia untuk memberi juga kepada mereka yang bekerja di dalam bidang swasta? Kerana semua kita membayar cukai dan layak juga untuk diterima oleh mereka yang tidak bekerja dalam sektor kerajaan. Begitu juga Yang di-Pertua, saya ingin bertanya, kerana kita saban tahun kita mendengar ada bantuan hari raya. Bagaimana pula dengan bantuan sama ada pada hari gawai, hari keamatan di Sabah. Jadi ini adalah untuk mencerminkan bahawa ada keadilan di dalam negara kita ini seperti di bawah perkara 8 Perlembagaan Persekutuan. Jadi justru itu, adakah kerajaan bersedia untuk menyediakan juga bantuan semasa hari gawai dan hari keamatan di Sabah dan Sarawak ini? Justru itu saya berharap ya dengan pertambahan perbekalan yang dibentangkan di hadapan kita ini juga menjurus supaya keadilan sosial untuk semua rakyat di Malaysia ini. Dan yang keduanya, Tan Sri Yang di-Pertua, saya melihat ada penambahan di dalam Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Dan ini adalah sangat saya sokong. Dan saya juga seperti rakan-rakan senator yang lain yang concern dengan izin terhadap perkara di mana barang bersubsidi ini telah dimonopoli oleh seseorang. Jadi saya berharap supaya perkara ini tidak berulang lagi dan saya mohon dengan adanya barang bersubsidi ini biarlah dia benar-benar sampai. Saya minta supaya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna ini senaraikanlah kontraktor-kontraktor yang mendapat anugerah untuk menghantar barang bersubsidi ini ke pedalaman supaya sekurang-kurangnya yang ambil berat, yang concern tentang penerima ataupun rakyat yang memerlukan supaya lebih baik kita guna prihatin. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Yang di-Pertua. Jadi rakyat yang prihatin supaya untuk memastikan membantu kerajaan dalam menyampaikan barang-barang
yang bersubsidi ini ke sasarannya. Kita tidak mahu perkara ini berulang lagi. Justru itu saya berharap kerajaan menyenaraikan dan berikan senarai itu kepada Dewan Yang Mulia ini supaya kita bersama-sama membantu kerajaan untuk memantau, kita yang prihatin memantau barang-barang ini benar-benar sampai di pedalaman. Jadi saya tidak ada perkara lain lagi, jadi justru itu saya menyokong rang Undang-Undang 12 2023 ini. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih kembali. Terus kepada Yang Berhormat Tuan Muhammad Hasbi, Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua atas peluang untuk saya turut sama membahaskan rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan bagi tahun 2022. Tan Sri Yang di-Pertua, masalah di hadapan kita ialah sejumlah wang yang telah dibelanjakan telah melebihi daripada belanjawan asal, iaitu sebanyak 60.17 bilion. Dan sudah tentulah sebagaimana yang disebutkan oleh rakan-rakan tadi, elephant in the room, dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua, masalah besar kita ialah subsidi dan juga sedikit mungkin bantuan tunai untuk rakyat. Dan jumlah sebesar 47 ataupun 40 ke 47 bilion jumlah yang kita peruntukkan di luar jangka ini, walaupun disebabkan oleh ketidaktentuan situasi geopolitik antarabangsa, tetapi saya fikir jumlah ini adalah satu angka yang begitu menggerunkan. Kalau kita buat perbandingan, 36 peruntukan untuk Kementerian Kesihatan, lebih kecil daripada jumlah untuk subsidi ini. Begitu juga jumlah peruntukan untuk Kementerian Pendidikan yang mencakupi sebahagian besar daripada penjawat awam dalam negara kita, menyamai nilai subsidi yang sebahagian besarnya hanyalah untuk menyederhanakan ataupun untuk mengekalkan jualan harga petrol kita pada RM2.50. Jadi kalau kita tak boleh menyelesaikan isu subsidi ini, yang kita dengar dah disebut bukan sebulan dua ini, tetapi saya ingat dah ambil masa yang begitu lama. Tetapi seolah-olah kita ketandusan tokoh, sedangkan kita ada ramai akademik, pakar-pakar ekonomi di universiti kita yang boleh mencadangkan apakah mekanisme yang terbaik untuk kita melaksanakan satu subsidi yang bersasar. Kita dah sebut soal subsidi yang bersasar ini, saya ingat dah lama. Tetapi tidak ada satu idea yang benar-benar konstruktif yang bukan hanya boleh menyelesaikan masalah inflasi kita yang disebut oleh menteri sebelum ini. Kalau kita tak beri subsidi ini, inflasi akan melonjak sehingga 12%. Jadi untuk mengekalkan pada tahap 3 ke 4% kita beri. Tetapi jumlah yang besar ini, kalau kita terus membiarkan peruntukan luar jangka ini berterusan dari tahun ke tahun, maka saya fikir akhirnya sebahagian besar daripada jumlah peruntukan belanjawan kita akan pergi kepada subsidi. Jadi peruntukan untuk kita gunakan kepada sektor-sektor yang boleh menjana pengganda ekonomi ataupun dengan izin multiplier efek kepada ekonomi kita, itu tidak akan kita dapat laksanakan. Tan Sri Yang di-Pertua, sebagaimana yang kita tahu, bajet kita defisit telah lebih daripada suku abad, 25 tahun. Dan inilah satu fakta yang menggerunkan juga. Selain daripada jumlah subsidi yang kita belanjakan, ini menakutkan kita. Dan dengan trend pemberian subsidi yang tidak ada tanda-tanda bahawa ia akan surut, disebut oleh Menteri tahun lepas, saya ingat akan mencecah sehingga 80 bilion. Dan yang lepas pun kita dah tengok 77.1 bilion. Maka kita perlu memikirkan cara. Saya harap dan saya minta penjelasan juga daripada Menteri, apakah peranan profesor-profesor kita daripada universiti yang ramai itu untuk memberikan solusi kepada kita dalam menyelesaikan masalah ini. Itu yang pertama, Tan Sri Yang di-Pertua. Yang keduanya, saya juga ingin menyentuh tentang kementerian yang mungkin jangan disentuhlah oleh rakan-rakan kita di sini ataupun di Dewan Rakyat, iaitu Kementerian Perpaduan. Sedangkan dalam semangat kita untuk mengangkat perpaduan dalam negara kita, harusnya Kementerian Perpaduan ini diberikan peranan yang lebih. Dan di bawah Kementerian Perpaduan ini dia ada kumpulan rukun tetangga. Dan kalau kita tengok keberkesanan rukun tetangga ini, dia begitu berkesan dengan peruntukan geran sekitar 6,000 setahun, dia boleh menjalankan program yang begitu banyak.
Kerana ada KRT ini yang memiliki pejabat sendiri. Ada kemudahan dan sebagainya yang kita harapkan dengan KRT ini sebagai salah satu community based organisation dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua, program yang dilaksanakan oleh CBO ataupun kawasan dukung tetangga ini lebih efektif dari segi kos, lebih efektif dari segi penggunaan tenaga yang sudah tentu secara sukarela. Dan kalau boleh saya minta Kementerian Perdagangan jelaskan, adakah geran itu akan dikekalkan 6,000 ataupun mungkin kalau boleh kita cadangkan ditambahkan, dan peranan KRT ini diperkasakan selaras dengan semangat kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini. Tan Sri Yang di-Pertua, yang terakhir oleh kerana masa yang tak mengizinkan, saya juga nak sentuh dalam pertambahan belanjawan ini. Kita tengok pendidikan, Kementerian Pendidikan juga ada tambahan. Cuma saya nak bertanya pada kementerian. Kementerian Pendidikan walaupun bajet terbesar dari segi kementerian, tetapi 85% ialah untuk pengurusan, untuk emolumen, bayar gaji dan sebagainya. Sedangkan kita tahu keperluan untuk pembinaan sekolah yang baru itu sentiasa wujud dan bertambah. Jadi saya cadangkan dan saya nak tanya, ada ataupun belum sekolah-sekolah kita yang diwujudkan secara wakaf? Maknanya kita buka kepada orang awam untuk membiayai. Kerana saya fikir kalau institusi swasta, tahfiz, mereka boleh buat dengan begitu mudah. Takkanlah sekolah-sekolah kebangsaan, sekolah menengah, sekolah berasrama penuh tak boleh memulakan sistem wakaf ini membiayai pembinaan sekolah. Jadi saya ingat itu saja Tan Sri Yang di-Pertua, saya menyokong RUU perbekalan tambahan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dan tahniah kerana dapat berbahas tanpa membaca. Begitu juga kepada Tuan Abun, seterusnya kepada Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta. Kesemuanya tidak menggunakan skrip. Saya terus akhirnya kepada Yang Berhormat Profesor Datuk Seri Dr. Awang bin Sarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pada Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua kerana memberikan ihsan untuk saya ikut serta dalam membincangkan, membahaskan rang undang-undang berkaitan dengan perbekalan tambahan ini. Fokus saya kepada dua perkara utama, tetapi barangkali dengan keterbatasan waktu, mungkin lebih pada soal pendidikan. Kita melihat bahawa tambahan dalam konteks pendidikan ini demikian besar. Saya nak mengaitkannya dengan soal pertanyaan, adakah Kementerian Pendidikan telah melakukan suatu penelitian atau penyelidikan tentang program khas untuk mengatasi kehilangan pendidikan hampir 50% menurut kajian ahli pendidikan sebagai kesan 2 tahun kita mengalami COVID-19 dan juga tempoh PKP. Dan ini juga ada kaitan dengan soal sejauh mana Kementerian Pendidikan telah berjaya membina suatu modul anjal yang diperlukan dalam keadaan-keadaan timbulnya keadaan darurat seperti situasi COVID-19 dan PKP. Kedua-dua ini penting kerana kita tidak perlu mengorbankan atau tidak harus mengorbankan anak-anak kita dalam bidang pendidikan kerana soal yang tidak diduga seperti soal bencana alam dan sebagainya, soal penyakit dan sebagainya. Yang kedua yang saya timbulkan adalah soal kualiti pendidikan dengan perbekalan, dengan tambahan dalam perbekalan ini. Sejauh mana misalnya Kementerian Pendidikan sudah mula menilai soal penyediaan bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan-bahan terperingkat dengan izin graded materials, iaitu yang diperlukan dalam dunia yang maju dan yang bertamadun, yang tidak hanya bergantung pada soal buku teks, tidak hanya bergantung pada sukatan pelajaran yang baku, yang standar. Kita memerlukan pembinaan bahan bacaan, walaupun sekarang ada kita tahu, tetapi daripada penelitian saya masih agak kurang kerana seperti yang pernah saya timbulkan di Dewan ini juga, mengapa sampai universiti baru anak kita perlu kenal dengan ahli-ahli falsafah sedunia? Mengapa hal-hal yang penting tentang sains, teknologi, bahkan sastra, budaya itu hanya diketahui di perguruan tinggi? Artinya, perlu ada bahan yang perlu diturunkan kepada aras kemampuan berfikir dan kognitif murid-murid sekolah rendah dan sekolah menengah dalam ilmu yang sama. Ini saya kira satu perancangan mesti dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Kita
memiliki yang dikatakan bahan bacaan luas, saya tahu berlaku, atau extensive reading. Tetapi itu masih belum cukup dengan pengertian kita melihat kemahiran berfikir yang muncul dalam kalangan lepasan sekolah dan universiti kita belum menampilkan suatu pemikiran cukup tinggi, walaupun kita ada program kebat, kemahiran berfikir aras tinggi, yang pada khidmat saya masih lagi banyak pada kebar, kemahiran berfikir aras rendah dalam realitinya. Di negara-negara luar, masuk tempat saya pernah bertugas, ini soal bahan terperingkat sangat dititikberatkan. Sebab ilmu itu diberi keadilan pada semua warga negara memperolehnya, walaupun di peringkat skor rendah, walaupun di peringkat skor menengah, tapi dengan laras bahasa yang sesuai dengan aras kemampuan mereka. Ini juga terkait dengan soal karya kreatif. Kehalusan budi hanya dapat dibina melalui penghayatan karya sastra. Dan kita tahu dalam bahasa Inggeris sendiri, di sekolah rendah, anak-anak sudah mulai dikenalkan dengan karya-karya sastra Inggris yang tinggi, tetapi direndahkan dalam soal laras bahasanya. Ini sekira dalam sastra Melayu, sastra negara kita masih agak ketinggalan dalam konteks ini. Komsa sendiri sekira belum berjaya melahirkan orang yang menghayati sastra. Akhirnya kembali pada soal-soal yang sangat mekanikal, mengkaji sastra dalam konteks struktur, bukan soal penghayatan nilai-nilai dan falsafah pemikiran bangsa dan negara. Tentang saya juga melihat bahawa kepulauan kita menilai semula soal sekolah seni. Bagus ada sekolah seni, tetapi sejauh manakah paduan antara kita tidak mahu timbul nanti seni untuk seni. Kita mahu seni untuk masyarakat. Seni yang berdasarkan falsafah, agama, nilai-nilai sejagat yang baik, yang murni. Supaya anak-anak yang lahir dari sekolah seni tidak menjurus hanya soal seni untuk seni. Dan saya juga menyarankan supaya Kementerian Pendidikan memikirkan bagaimana dapat ditempiaskan seni-seni ini dalam sekolah harian. Sekolah-sekolah yang lain. Artinya sekolah-sekolah yang bukan sekolah seni pun berhak seperti yang kalau boleh kita ambil contoh di negara jiran kita Indonesia, itu dari sekolah dasar lagi, SD, sudah dipadukan penguasaan seni dengan akademik. Dan ini saya kira di peringkat sekolah kita, di negara kita masih agak kurang jelas. Yang akhir dan soal pendidikan ini, Tan Sri yang dipertua ialah kejayaan kita membina suatu sistem pendidikan yang dapat melahirkan paduan kemahiran yang bersifat mekanis atau mekanikal dengan kemahiran yang fungsional. Anak-anak yang lulus SPM dengan keputusan yang sangat cemerlang, tetapi penampilan komunikasi di media dan sebagainya. Dan ini tercermin juga dalam setengah-setengah kalangan pimpinan. Saya tak cakap soal pimpinan politik saja, pimpinan organisasi, ketua institusi pendidikan dan sebagainya. Jadi artinya ada suatu ruang yang perlu ditinjau semula oleh Kementerian tentang soal paduan penguasaan kemahiran mekanis dengan kemahiran yang fungsional. Tentang perpaduan satu saja yang dipertua dan sini pertua, saya juga menyokong pandangan rakan saya tadi. Seperti yang saya sebut beberapa kali dalam dewan ini juga, belum begitu tampak jalur program yang dikemukakan dalam belanjawan itu memenuhi 11 tantangan atau 11 cabaran dalam buku perpaduan negara. Maka oleh sebab itu kalau tak ada dapat korelasi program dengan 11 tantangan sudah dikenal pasti dalam buku perpaduan negara, maka segala perpaduan itu hanya berlaku dengan program perpaduan di permukaan air. Yang kita kendaki adalah perpaduan di dasar air. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat dan saya mohon menyokong Datuk Dr. Awang bin Serian. Dijemput Yang Berhormat Menteri atau Timbalan Menteri Kewangan untuk menjawab. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih pada Yang Berhormat Datin Hajah Ros Suryati, Datuk Seri Yang Berhormat Senator Datuk Wira Dr. Hatta Ramli, Yang Berhormat Senator Datuk Arman Azhar Abu Hanifah, Yang Berhormat Datuk Jafridin Atan, Yang Berhormat Senator Tuan Abun, Yang Berhormat Senator Tuan Hasbi, Yang Berhormat Profesor Datuk Sri Awang Serian, dan beberapa ahli yang berhormat telah
bertanyakan mengenai subsidi. Maka saya menjawab secara umum tentang subsidi. Kerajaan komited dalam melaksanakan pemberian subsidi secara bersasar bagi mengurangkan ketirisan. Langkah pertama yang diambil adalah melalui pemberian subsidi bil elektrik secara bersasar. Separuh tahun 2023, dalam tahun ini, daripada Januari hingga Jun 2023. Ini kita ambil daripada kalangan industri termasuk perbadanan multinasional. Pelaksanaan pemberian subsidi elektrik secara bersasar ini memberi penjimatan 4.1 bilion ringgit. Jika kita melepaskan sahaja subsidi itu tanpa bersasar, jumlahnya 14.9 bilion ringgit. Tapi kerana kita mengambil langkah, jumlahnya hanya 10.8 bilion, maka kita dapat jimat 4.1 bilion ringgit subsidi elektrik bersasar yang kita mulakan Januari hingga Jun tahun ini. Kemudian sistem kawalan subsidi untuk kementerian mengenai subsidi diesel misalnya, kita walaupun kita akan melaksanakan di kemudian tempoh, ia juga akan dikekalkan pemberian itu untuk pengangkutan awam, kenderaan pengguna barangan dan juga nelayan. Sehubungan itu, pengangkutan kenderaan seperti bas sekolah, bas ekspres, bas henti-henti, kereta sewa dan teksi tidak akan terjejas. Ini adalah pengakuan daripada kerajaan dan jaminan daripada kerajaan. Walaupun kita menggunakan kaedah subsidi bersasar, kemungkinan sistemnya akan siap pada bulan Julai dan Ogos tahun ini. Bilakah ia akan dilaksanakan, kita melihat bilakah waktunya. Jadi pun demikian, subsidi ini tetap mengambil kira untuk kenderaan yang saya sebut tadi, bas sekolah, bas ekspres, bas henti-henti kita sewa, kereta ini semuanya akan diteruskan subsidinya. Seterusnya, kita ada satu jawatankuasa khas mengenai untuk melaksanakan subsidi bersasar ini. Data-data kita perolehi daripada Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Pendaftaran Negara, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Kita sedang mengumpul data-data itu. Untuk ketika ini, kita masih lagi mengekalkan harga RON 95. Tadi Yang Berhormat Senator sebut RM2.50, ya, bukan, ya, dia RM2.05, bukan RM2.50. Dan diesel masih lagi RM2.15 seliter. Kita masih lagi kekalkan perkara itu. Antara sebab kenapa peruntukan tambahan ini dipohon untuk tahun 2022 yang lalu ialah kerana kenaikan mendadak harga minyak. Menurut perbelanjaan yang kita anggarkan, harga minyak adalah sekitar $80 satu tong. Walaupun demikian, pada tahun sudah minyak melambung menjadi $110 satu tong. Itu antara sebab kenapa kita memerlukan tambahan subsidi yang banyak untuk tahun lepas. Saya juga ingin memaklumkan kepada Senator Datuk Ira Dr. Hatta Ramli, jumlah memang kita sebut 80 bilion dan sebagainya subsidi, tapi pada tahun sudah jumlah keseluruhan bantuan dan bukan hanya subsidi tapi juga bantuan, maka saya ingin bacakan apakah bantuan dan juga subsidi yang berjumlah 91.5 bilion ringgit pada tahun sudah. Sara hidup dan kebajikan masyarakat 11.3 bilion, ini untuk bantuan keluarga Malaysia dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sektor kepenggunaan ini yang perlu bersasar, ya, kerana dia melibatkan petroleum dan minyak masak, itu 66.3 bilion ringgit. Sektor pendidikan 3.7 bilion, beasiswa pinjaman pelajaran 3.2 bilion ringgit, sektor pertanian 1.7 bilion ringgit, faedah dan pinjaman 1.8 bilion ringgit, sektor pengangkutan 1.5 bilion ringgit, sektor community dan keagamaan 1 bilion ringgit, sektor kesihatan 0.7 bilion ringgit, pemberian allowance dan lain-lain bantuan 0.2 bilion ringgit dan sektor keselamatan 0.1 bilion ringgit. Untuk
bantuan dan subsidi tahun 2023 ini ada pecahannya, tapi ia tidak terlibat dalam anggaran perbelanjaan tambahan ini. Itu kita jawab kemudian. Datin Hajah Ros Suryati, Senator, bertanyakan apakah perancangan yang kita sedang lakukan untuk menghadapi PRN dan adakah kita mempunyai dana yang mencukupi. Ya, kita ada dana yang mencukupi. Sejumlah dana yang tertentu akan digunakan untuk kita melaksanakan PRN di 6 negeri dan sebagaimana yang ditanyakan itu iaitu mengenai PRU 15 ya, PRU 15 1 bilion Tan Sri Speaker ya, kita gunakan. Banyak tu ya. PRN 6 negeri ini ada jumlah yang tertentu, mereka sedang mengira berapa jumlahnya dan PRN itu akan berlaku saya kurang pasti bila, tapi khabarnya bulan 6, 7, 8 begitu ya. Nanti mereka akan membuat anggaran berapakah jumlah untuk PRN 6 negeri. Tapi PRU 15 jumlahnya ialah 1 bilion ringgit. Kemudian Datin Hajah Ros Suryati juga bertanyakan mengenai LRT Bayan Lepas, lapangan terbang. LRT Bayan Lepas ini kita sedang mengkaji tentang kebolehlaksanaannya. Lapangan terbang memang telah pun diperbaiki dan dibesarkan, dan bayaran khas penjawat awam ya RM700, pesara RM350 untuk hari raya. Sama ada mereka akan dapat bonus, ini kita tidak ada sebarang pengumuman untuk 2023. Datuk Ira Dr. Hatta Ramli, subsidi tersasar, betul. Saya dah sebut tadi bahawa kita ada satu jawatan kuasa untuk memastikan ia dapat dilaksanakan. Subsidinya selepas ini ialah untuk diesel. Selepas diesel baru petrol. Kita membuat secara berperingkat. Jika kita membuat sekaligus, dia akan mendatangkan kesan yang besar. Sebagaimana yang disebut oleh dua orang senator bahawa dia boleh menaikkan kadar inflasi sekitar 10 ke 12%. Mengenai proportional representation dengan izin, itu masih memerlukan kajian yang teliti dan memerlukan pindaan perlembagaan jika ingin dilaksanakan, tapi saya kira ia masih di peringkat awal. Mengenai rang undang-undang pendanaan politik, ini adalah amat wajar dilaksanakan kerana ramai menjadi mangsa kepada dana politik yang tidak diaktakan. Oleh itu ia wajar untuk diadakan dan pelaksanaannya sedang diambil kira untuk penyiapan rang undang-undangnya. Senator Datuk Arman Azhar Abu Hanifah, beliau menyebut apakah langkah-langkah untuk merancakkan ekonomi. Saya ingin menyatakan di sini bahawa antara perkaranya ialah 40 bilion ringgit kita peruntukkan untuk PMKS, perusahaan mikro, kecil dan sederhana, dan ia adalah berbentuk pinjaman dan juga jaminan. Ia juga berbentuk pinjaman mudah sama ada pada sektor mikro. Di BSN sahaja, Bank Simpanan Nasional, ada 960 juta ringgit untuk bantuan dengan kadar faedah yang rendah 4%, boleh pinjam daripada RM5,000 hingga RM50,000 untuk penjaja dan juga sektor mikroekonomi. Dan ini tentunya adalah satu peluang yang baik untuk kita merancakkan ekonomi, kerana kita tahu bahawa PMKS di negara kita ada lebih kurang 1 juta jumlahnya, entitinya. Keterjaminan makanan dan sebagainya itu kita ada kementerian yang terlibat dan ia tentunya akan memastikan bahawa kos untuk import itu boleh dikurangkan dan perkara itu adalah dalam pelaksanaan sekarang ini supaya kita tidak kata orang itu bergantung kepada import barang-barang makanan, dan kita ingin supaya keterjaminan makanan itu dapat dilaksanakan. Mengenai Khazanah Nasional dan Last Kopek, ya, Taman Tema Upin Ipin, saya tidak ada jawapannya sekarang, tetapi saya akan dapatkan jawapannya dan kita boleh berjumpa, Datuk Senator Arman, kita boleh berjumpa dan berbincang apa sebenarnya isu ini. Dan saya kira tentunya syarikat yang berkaitan ingin bantuan daripada Khazanah Nasional. Sama ada Khazanah Nasional melihat ia sebagai satu perkara yang sesuai atau tidak, itu kita boleh rundingkan kemudian.
Yang Berhormat Datuk Jafrudin Atan sekali lagi menyebut mengenai subsidi dan juga inflasi, dan saya ingin menyatakan apabila ditanya oleh senator adakah pencen akan ditiadakan selepas ini, saya ingin menyatakan kepada Datuk Senator Haji Jafrudin bahawa pencen tidak akan dihapuskan kerana ia merupakan perbelanjaan yang termaktub di bawah perkara 98 Perlembagaan Persekutuan. Pada minggu sudah saya melawat satu agensi di bawah Kementerian Keuangan yang amat penting mengenai pencen, iaitu kumpulan wang persaraan, dan kita mengharapkan agar mereka terus mengumpulkan dana bagi memastikan pesara-pesara dapat diberikan bantuan, dan mereka ada tagline baru, moto baru, slogan baru, iaitu teman persaraan anda. KWAP ini ialah teman persaraan anda, barulah dilancarkan moto itu, dan mudah-mudahan betul kumpulan wang persaraan akan menjadi teman persaraan anda dan pencen tidak akan dihapuskan. Yang Berhormat Datuk Jafrudin. Senator Tuan Abun ingin bertanya sama ada bantuan hari raya yang saya umumkan baru ini, sebaik Menteri Keuangan mengumumkannya di Dewan Negara ini, ada bantuan tambahan untuk hari raya kepada sukarelawan bomber, sukarelawan polis, sukarelawan Angkatan Pertahanan Awam, dan juga kepada anggota rela, dan juga tambahan kepada nelayan, ya, yang itu RM300 kepada nelayan, pekebun getah dan petani, pesawah tambahan RM200. Ia semua melibatkan semua kaum. Senator Tuan Abun, sama ada yang berhari raya Aidilfitri ataupun yang tidak berhari raya Aidilfitri, kita bagi semua, ya, bantuan itu kepada 1.4 juta penjawat awam, yang Islam, yang bukan Islam, semuanya dapat. RM700 wang duit raya itu semua dapat. Kepada pesara, tak kira siapa, termasuklah pesara tentera yang tidak berpencen, RM350 juta pun kita berikan. Dan cadangan yang baik mengenai hari gawai, hari keamatan, ya, kita telitilah cadangan itu supaya wujud keadilan sosial, kata Senator Tuan Abun, dan beliau juga inginkan senarai kontraktor yang dapat melaksanakan subsidi minyak masak ini. Saya akan tanyakan kepada kementerian yang berkaitan, dan saya harap kementerian yang berkaitan akan memberikan senarai itu kepada Senator Tuan Abun. Seterusnya, Tuan Hasbi Muda, ini sekali lagi kita memerlukan ilmuwan, kata beliau, profesor-profesor dan pakar-pakar untuk menyelesaikan kaedah subsidi bersasar. Tan Sri Speaker, kaedah subsidi bersasar ini memang telah kita fikirkan, sama ada ingin meletakkan menggunakan kad pengenalan ataupun menggunakan kad khas, ya. Itu sudah difikirkan dulu lagi. Walaupun demikian, dia masih lagi bergantung pada harga minyak dunia. Tiba-tiba kita ingin melaksanakan subsidi bersasar, harga minyak turun daripada 110, sekarang ini 81. Hari ini, pagi tadi saya minta pegawai cek berapa, $81 satu tong. Dia masih lagi memerlukan subsidi bersasar. Tapi satu ketika dulu, apabila minyak tiba-tiba turun pada $40 satu tong, daripada ingin melaksanakan, kita tak jadi laksanakan. Daripada RM2.05, dia turun di bawah paras RM2. Jadi pada ketika itu kita tidak perlu laksanakan subsidi bersasar. Kemudian Senator Tuan Hasbi juga, ya, mengharapkan agar profesor-profesor, para ilmuwan membantu untuk menyelesaikan kaedah subsidi ini. Terima kasih atas pandangan itu. Kementerian Perpaduan, memang betul KRT ini kita bagi grant RM6,000, dan setakat ini jawapan yang ada di tangan saya, dia akan kekal RM6,000 grant tahunan untuk KRT. Memang mereka melakukan banyak perkara. Baru ini di hujung minggu, Tan Sri, saya balik kawasan, ada KRT tempat saya buat bubur lambuk beramai-ramai. Ada kaum India juga sekali turut sama. Memang sesuai, ya, kehadiran mereka selaras dengan rukun tetangga di tempat yang berkaitan. Saya kira mereka gunakan grant yang RM6,000 itu.
Kemudian sistem wakaf biaya pembangunan sekolah satu cadangan juga ya yang perlu diteliti lebih lanjut. Yang Berhormat Profesor Datuk Seri Awang Sarian, kehilangan pendidikan ketika COVID-19, saya sentiasa menghargai idea-idea daripada bijak pandai seperti Profesor mengenai modul anjal, bahan-bahan moden, pemikiran aras tinggi, sekolah seni, perpaduan di dasar bukan di permukaan. Ini adalah catatan-catatan dalam nota saya dan saya kira tentunya Kementerian Pendidikan meneliti tentang perkara ini dan walaupun dia tidak terlibat terus dengan apa yang kita bincangkan, ia adalah ketambahan yang cukup baik. Apa yang berlaku dalam peruntukan tambahan ini ialah untuk kita membayar kos sebahagian daripada PTPTN. Ya. Itu yang menyebabkan ada tambahan dalam bajet ini. Saya kira itu saja yang ada, walaupun ada tempoh masa lagi, tapi saya telah menjawab semua, Tan Sri Speaker, satu persatu apa yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat yang terlibat dalam perbahasan ini. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan yang telah menjawab semua isu yang besar, yang utama yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat Senator. Ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Justru rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perbelanjaan tambahan bagi perkhidmatan tahun 2022 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk maksud yang tertentu bagi tahun itu. Menteri. Tan Sri Speaker, saya mohon maklumkan bahawa rang undang-undang bernama satu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perbelanjaan tambahan bagi perkhidmatan tahun 2022 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk maksud yang tertentu bagi tahun itu telah disetujukan tanpa pindaan. Saya mohon mencadangkan Tan Sri Yang Pertua bahawa menurut Peraturan Mesyuarat 53 dalam kurungan 2, rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Baiklah, ada sesiapa yang menyokong? Saya mohon menyokong, Tan Sri. Dirakamkan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perbelanjaan tambahan bagi perkhidmatan tahun 2022 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk maksud yang tertentu bagi tahun itu. DR 4 2023, Rang Undang-Undang Keuangan 2023, bacaan kali yang kedua. Dipersilakan Yang Berhormat Menteri. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya mohon mencadangkan suatu akta untuk meminda Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta Cukai Keuntungan Hartanah 1976, Akta Stem 1949, Akta Petroleum Kurungan Cukai Pendapatan 1967 dan Akta Kewangan 2018 dibaca untuk kali kedua sekarang. Siapa yang menyokong? Tan Sri Yang Di-Pertua, saya mohon untuk menyokong usul. Menteri di Jabatan Perdana Menteri menyokong. Minta izin, Tan Sri Yang Di-Pertua, minta izin menurun luka, masuk ikan mancawarna. Minta izin membuka langkah, masuk medan berwacana. Tuan Yang Di-Pertua. Letak-letak di Kampung Ulu, lepas diletak kita berbeban. Persetujuan diberi terlebih dahulu sebab kita berdua adalah kawan.
Ada yang berhormat, masalah di hadapan belum lagi disebutkan, jadi diteruskan dengan apa yang telah dikemukakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua dan terima kasih atas jawab balas pantun yang begitu hebat kita sekali. Nak akhir hari-hari ini kita ada humor lah sedikit ya. Baik. Terima kasih. Rang Undang-Undang Kewangan 2023 yang dicadangkan adalah bagi menguatkuasakan langkah-langkah cukai yang telah diumumkan dalam Belanjawan 2023 pada 24 Februari 2023 yang lalu, di samping melaksanakan keputusan kerajaan tentang penambahbaikan pentadbiran cukai yang memerlukan pindaan kepada akta-akta berkaitan. Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon untuk menghuraikan setiap fasal di dalam rang undang-undang ini. Rang undang-undang ini mempunyai 29 fasal yang dibahagi kepada 6 bab yang meminda 5 akta, iaitu Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta Cukai Keuntungan Hartanah 1976, Akta Stem 1949, Akta Petroleum Kurungan Cukai Pendapatan 1967 dan Akta Kewangan 2018. Dalam bab permulaan terdapat 2 fasal seperti berikut. 1. Fasal 1 menyatakan tajuk ringkas akta ini iaitu dikenali sebagai Akta Kewangan 2023. Keduanya, Fasal 2 menerangkan tujuan rang undang-undang ini iaitu untuk memindahkan akta-akta yang telah saya sebutkan di atas tadi. Bab kedua pula terdiri daripada 15 fasal iaitu Fasal 3 hingga Fasal 17 bertujuan untuk meminda Akta Cukai Pendapatan 1967 seperti berikut. Pertama, Fasal 3 bertujuan menyatakan tarikh kuatkuasa bagi pindaan-pindaan yang dibuat dalam bab ini seperti berikut. Fasal 5, 12, 13 dan 17 Sub Perenggan 4 kurungan A kurungan Roman 1 kurungan Roman 2 dan kurungan Roman 3 dan Perenggan 4 kurungan B 16 kurungan A kurungan B dan kurungan D berkuat kuasa mulai tahun taksiran 2023 dan tahun-tahun taksiran yang berikutnya. Sub Perenggan 4 kurungan A kurungan Roman 4 berkuat kuasa bagi tahun taksiran 2024. Fasal 6, 7, 8, 9 dan 10 dan Perenggan 16 kurungan C, kurungan E dan kurungan F berkuat kuasa bagi tahun taksiran 2024 dan tahun-tahun taksiran yang berikutnya. Dan Fasal 11, 14 dan 15 pula disifatkan telah mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2023. Fasal 4 bertujuan untuk menguatkuasakan langkah-langkah cukai pendapatan individu yang telah diumumkan seperti berikut. 1. Menaikkan hak pelepasan cukai bagi perbelanjaan rawatan perubatan dari RM8,000 kepada RM10,000. 2. Memperluaskan skop pelepasan cukai bagi perbelanjaan rawatan perubatan untuk meliputi kos pemeriksaan, intervensi awal dan rawatan pemulihan bagi anak-anak kurang upaya pembelajaran seperti, dengan izin, autism, attention deficit hyperactivity disorder ADHD, global development delay GDD, intellectual disability, Down syndrome dan specific learning disability. Potongan cukai yang dibenarkan ke atas perkara-perkara tersebut adalah terhad kepada RM4,000 dan ketiganya melanjutkan potongan cukai tambahan sebanyak RM1,000 dari tahun taksiran 2023 kepada tahun taksiran 2024 bagi bayaran yuran taman asuhan atau tadika yang berdaftar bagi kanak-kanak berumur 6 tahun dan ke bawah. Ketiganya dalam bab ini, Fasal 5 bertujuan memperluaskan skop pelepasan cukai bagi premium insurans nyawa atau caruman takaful hayat untuk meliputi caruman sukarela kepada KWSP sehingga RM3,000. Keempat, Fasal 6 hingga 10 adalah bagi mewajibkan pengemukaan penyata pendapatan secara e-filing atau elektronik kepada semua kategori pembayar cukai. Kelima, Fasal 11 dan 15 adalah untuk memperluas skop pemakaian relief bukan kesilapan atau khilaf bagi membenarkan syarikat yang membayar komisen kepada ejen, pengedar atau pengagih meminda borang nyata cukai pendapatan bagi menuntut potongan cukai ke atas perbelanjaan komisen setelah 2% cukai pegangan diremitkan kepada LHDNM. Keenam, Fasal 12 memperuntukkan bahawa Ketua Pengarah boleh membenarkan
pembayar cukai membayar baki cukai secara ansuran bagi taksiran disifatkan. Ketujuh, fasa 13 adalah untuk membenarkan pembayar cukai selain syarikat, perkongsian liability terhad, badan amanah atau koperasi membuat permohonan kepada Ketua Pengarah untuk meminda anggaran cukai kena dibayar sekali sebelum 30 Jun atau sekali sebelum 31 Oktober atau kedua-duanya. Ke-8 dalam bab ini, Fasal 14 memperuntukkan bahawa syarikat yang membuat bayaran kepada ejen, pengedar atau pengagih hendaklah memegang 2% daripada bayaran tersebut dan meremitkan kepada Ketua Pengarah tidak lewat daripada hari terakhir bulan berikutnya selepas pembayaran dibuat. Ke-9, Fasal 16 bertujuan untuk meminda jadual 1 seperti berikut. Pertama, menurunkan kadar cukai pendapatan sebanyak 2 mata peratusan bagi setiap banjaran pendapatan bercukai antara RM35,001 hingga RM100,000. Selain itu, kadar cukai pendapatan bagi setiap banjaran pendapatan bercukai antara RM100,001 hingga RM1 juta dinaikkan antara 0.5 sehingga 2 mata peratusan. Keduanya, menurunkan kadar cukai pendapatan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan perkongsian liability terhad PLT daripada 17% kepada 15% bagi pendapatan bercukai sehingga RM150,000 pertama, manakala kadar berikutnya adalah kekal seperti sedia ada. Yang ketiga, mengenakan syarat baharu ke atas kadar cukai keutamaan PMKS dan PLT di mana ia tidak terpakai jika lebih daripada 20% sumbangan modal disumbang secara langsung atau tidak langsung oleh syarikat yang diperbadankan di luar Malaysia atau disumbangkan oleh individu yang bukan warga negara Malaysia. Dan akhir sekali dalam bab ini, Fasal 17 bertujuan untuk mengeluarkan sebutan perkataan intangible asset dalam takrif plant, seterusnya memberikan kuasa kepada Menteri Kewangan untuk menetapkan apa-apa aset lain sebagai aset yang tidak termasuk dalam takrif plant. Dan Yang di-Pertua, bab ketiga. Bab ketiga ini terdiri daripada 2 fasal, iaitu Fasal 18 dan 19, bertujuan untuk meminda Akta Cukai Keuntungan Hartanah 1976 seperti berikut. 1. Fasal 18 bertujuan menyatakan tarikh kuat kuasanya akta ini, iaitu apabila berkuat kuasanya akta ini. Fasal 19 bertujuan untuk meminda perenggan 3 jadual 2 seperti berikut. 1. Memperuntukkan pemindah milikan aset antara bekas suami dan isteri di bawah perintah mahkamah bagi kes penceraian diberi layanan harga pelupusan adalah bersamaan dengan harga perolehan aset ataupun dengan izin no gain no loss. Keduanya, menghadkan layanan harga pelupusan bersamaan dengan harga perolehan aset kepada aset yang dilupuskan oleh syarikat yang diperbadankan di Malaysia sahaja. Bab seterusnya, bab keempat, terdiri daripada 2 fasal, iaitu Fasal 20 dan 21 bertujuan untuk meminda Akta Stamp 1949 seperti berikut. 1. Fasal 20 bertujuan menyatakan tarikh kuat kuasa seperti berikut. Perenggan 21-A mula berkuat kuasa pada 1 Jun 2023. Perenggan 21-B dan -C mula berkuat kuasa apabila berkuat kuasanya akta ini. Keduanya, Fasal 21 dalam bab ini bertujuan untuk meminda jadual pertama seperti berikut. Pertama, memperluas pengenaan duty stamp sebanyak RM10 ke atas perjanjian pinjaman pendidikan bagi peringkat sijil pendidikan atau sijil profesional atau kemahiran di mana-mana institusi pengajian. Dan keduanya, memperluas pengenaan duty stamp sebanyak RM10 ke atas surat cara security daripada mana-mana badan berkanun, agensi kerajaan atau kerajaan negeri atau mana-mana syarikat kerajaan atau kerajaan negeri yang ada kepentingan yang menyediakan kemudahan pembiayaan kepada PMKS. Bab seterusnya, bab 5, terdiri daripada 6 fasal, iaitu Fasal 22 hingga Fasal 27,
bertujuan untuk meminda Akta Petroleum Kurungan Cukai Pendapatan 1967 seperti berikut. 1. Fasa 22 bertujuan menyatakan pindaan-pindaan yang dibuat di dalam bab ini berkuat kuasa bagi tahun taksiran 2023 dan tahun-tahun taksiran yang berikutnya. Kedua, fasa 23, 24 dan 25 adalah bagi mewajibkan pengemukaan suatu penyata pendapatan dan penyata pendapatan terpinda dalam borang yang ditetapkan secara elektronik. Ketiga, fasa 26 bertujuan memasukkan peruntukan baru bagi membenarkan pembayar cukai membuat sekali pindaan terhadap penyata bagi perbelanjaan yang dilakukan semasa tempoh cari gali tidak lewat daripada 6 bulan dari tarikh akhir mengemukakan penyata. Dan keempat, fasa 27 bertujuan membenarkan pembayar cukai mengemukakan apa-apa borang yang ditetapkan secara elektronik. Bab seterusnya, bab ke-6, terdiri daripada 2 fasal, iaitu fasa 28 dan fasa 29, bertujuan untuk meminda Akta Kewangan 2018 seperti berikut. Fasa 28 bertujuan menyatakan tempoh kuat kuasa apabila berkuat kuasanya akta ini. Fasa 29 pula bertujuan untuk menggantikan perkataan dan 2022 dengan perkataan koma 2022, 2023 dan 2024 bagi melanjutkan pelepasan cukai pendapatan individu untuk simpanan bersih tahunan ke dalam SSPN. Dengan itu, Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan. Baiklah, ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah suatu akta untuk meminda Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah tahun 1976, Akta STIM 1949, Akta Petroleum yakni Cukai Pendapatan 1967 dan Akta Kewangan tahun 2018 dibacakan kali kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Dipersilakan Yang Berhormat Senator Dr. Wan Martina Wan Yusof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua atas ruang yang diberikan untuk saya membahas rang undang-undang yang bertujuan untuk meminda Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976 dan Akta STEM 1949 dan Akta Petroleum Cukai Pendapatan 1967. Keperluan intervensi dan pengurusan anak-anak OKU melibatkan kos yang tinggi. Bagi saya RM4,000 adalah jumlah yang kecil berbanding kos yang terpaksa ditanggung oleh ibu bapa, termasuk kos-kos rawatan, kos-kos pengurusan, kos-kos taska. Ini amat kecil kita kalau dibandingkan dengan keperluan yang sebenar. Jadi saya mengharapkan supaya kerajaan menilai semula kos ini, pelepasan RM4,000 ini, sama ada kita naikkan jumlahnya ataupun kita membuat pelepasan mengikut jumlah bilangan anak OKU yang terpaksa ditanggung oleh ibu bapa. Dan yang keduanya, soalan saya berkenaan dengan pelepasan ini adalah merujuk kepada pindaan Seksyen 46 nombor 4, penilaian yang dilakukan oleh doktor-doktor swasta adakah dibolehkan, sebab kita dapat aduan daripada setengah OKU yang menyatakan sukar untuk mendapat surat-surat penilaian ataupun diagnosis daripada doktor-doktor kerajaan. Jadi untuk memudahkan, adakah penilaian dan juga diagnosis yang dibuat oleh doktor swasta diterima? Dan seterusnya saya masuk kepada SSPN. Saya mohon
supaya pelepasan cukai SSPN ini diteruskan bukan sahaja terhad kepada tahun taksiran 2024, maksudnya tahun inilah untuk kita buat tahun taksiran bagi tahun depan. Jadi untuk kaedah simpanan SSPN ini adalah amat penting kepada ibu bapa bagi menjamin kos pendidikan anak-anak pada masa hadapan. Jadi ini adalah satu kaedah bagaimana kita nak memberi galakan kepada ibu bapa bagi menyimpan untuk keperluan anak-anak masa hadapan, sebab kita tidak tahu bagaimana kos-kos pendidikan pada suatu masa nanti pada generasi masa hadapan. Jadi selain pada ini, adakah pihak kerajaan mempunyai kaedah lain untuk menggalakkan pihak ibu bapa menyimpan bagi kos pendidikan anak-anak? Saya juga ingin merujuk kepada KWSP Subperenggan 5/B/1 dan yang berkaitanlah apakah justifikasi jumlah amount potongan yang diberikan iaitu RM3,000 yang dicadangkan kepada pencarum sukarelawan. Kenapa 3,000? Kenapa tidak lebih daripada itu? Dan apakah usaha kerajaan untuk menggalakkan lebih ramai pencarum sukarela untuk mencarum KWSP? Jadi Datuk Seri Yang Pertua, untuk meningkatkan pendapatan negara selain mewujudkan cukai-cukai baru, kerajaan perlu juga memastikan syarikat-syarikat membuat taksiran yang tepat. Sebab kadang-kadang bila kita taksir tidak tepat, maka jumlah yang dibayar pun tidak akan tepat. Jadi selepas kerajaan melaksanakan sistem cukaian taksiran sendiri, peranan audit adalah untuk memastikan pembayar cukai menyediakan dokumen-dokumen yang berkaitan. Namun begitu, selalunya berakhir dengan taksiran yang tidak tepat dan pembayar cukai terpaksa dikenakan denda yang lebih besar. Jadi lebih banyak pembayar cukai terpaksa membayar cukai. Jadi apakah usaha kerajaan dalam mendidik atau memberi tunjuk ajar kepada pembayar cukai supaya membuat taksiran dengan tepat, terutama kepada syarikat-syarikat kecil atau pembayar cukai individu. Dengan itu boleh mengurangkan risiko untuk mereka dikenakan denda yang lebih tinggi atau berganda. Dan seterusnya, saya diberitahu bahawa bayaran ansuran cukai pendapatan dibenarkan sebanyak 6 kali sahaja. Jadi dalam suasana ekonomi yang muram dan seperti jangkaan ekonomi negara pada tahun ini juga akan terus malap, saya memohon supaya pihak kerajaan dapat mempertimbangkan bayaran ansuran cukai pendapatan sebanyak 12 kali ataupun 12 bulan. Dan untuk akhirnya, Tuan Yang Di-Pertua, kita semua sedar adanya ketirisan dalam pungutan cukai kerana wujudnya pengelak-pengelak cukai yang mengakibatkan pendapatan negara juga akan berkurang. Soalan saya, bagaimana kerajaan ataupun pihak pengarah lembaga hasil mengenal pasti dan memilih syarikat untuk disiasat dengan kes siasatan cukai? Saya memohon supaya kerajaan memberi fokus kepada syarikat-syarikat yang besar supaya kutipan lebih banyak dapat diperolehi. Dan soalan saya yang terakhir, apakah bentuk strategi yang telah digunakan oleh pengelak-pengelak cukai ini dan apa yang mereka lakukan untuk tidak terlibat dengan kes siasatan cukai? Apakah langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah ini? Sekian, terima kasih. Saya mohon menyokong. Terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Wan Martina Wan Yusof di atas perbahasan yang telah diberikan. Seterusnya saya menjemput pembahas yang kedua, Yang Berhormat Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta Muhammad Ramli. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri Yang Pertua, terima kasih kepada Menteri atas pembentangan yang yang melibatkan perkara yang bab-bab cukai ini. Bukan senang kita nak hazam ya, dengan mendengar begitu saja ya, melainkan ada perbincangan. Apa yang jelas, kita mengucapkan syabas kepada LHDN walaupun kerja dia mengutip duit daripada kita, tetapi dengan keefisienannya maka kita boleh menambah pendapatan negara dan juga dapat mendidik masyarakat ya, tentang perkara yang berkaitan dengan cukai. Kita biasa menerima melalui email contohnya makalah-makalah daripada LHDN memaklumkan mengenai keadaan-keadaan perubahan-perubahan semasa dan panduan-panduan bagi pembayar cukai. Ini saya rasa harus kita tingkatkan seperti yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Dr. Wan Martina tadi,
supaya termasuk membuat filing cukai pun diberikan tunjuk ajar supaya ya kita tidak terlupa, tertinggal dan akhirnya kemudian nanti didenda ya. Begitu juga cara LHDN mengutip dengan menukar kepada sistem e-filing ini adalah yang terbaik kerana ianya lebih memudahkan, menjimat masa dan mengurangkan mungkin penggunaan orang tengah ya, accountant dan sebagainya. Ya, dan walaupun kali ini ditumpukan kepada industri petroleum, tapi saya rasa perkembangan ini akan dapat menjadikan LHDN lebih efisien. Saya mengalu-alukan cadangan menteri tadi supaya potongan pendapatan untuk rawatan perubatan dinaikkan ke 10,000 itu adalah suatu peningkatan juga ya. Namun kita tahu ya kos rawatan sekarang ini semakin meningkat dengan teknologinya ya, dengan harga ubat-ubat yang digunakan. Jadi kerajaan harus menimbang ya kesusahan untuk kita dengan meningkatkan lagi jumlah pengecualian cukai pada jumlah yang lebih. Begitu juga kepada seperti yang disebutkan oleh Dr. Wan Martina tadi untuk pengurusan anak-anak kita ke taman, cucu-cucu kita ke taman asuhan kanak-kanak ya, yang mana tambahan 1,000 ini memang dalam suasana ekonomi dan suasana tekanan hari ini mungkin memerlukan pemikiran semula jumlah yang lebih munasabah ya, mungkin 5,000 ya, supaya anak-anak ini yang kini perlu diberikan pendidikan awal ini dapat pergi ke tadika-tadika ini dengan lebih mudah. Saya nak bertanyakan tentang juga yang ditanyakan oleh Dr. Wan Martina tadi tentang KWSP sukarela ni. Saya rasa ini satu perkara yang baik bagi kita yang sudah terkeluar daripada keperluan membayar menyumbang ya, mencarum pada KWSP. Apakah tidak boleh digalakkan lagi ya? Dalam keadaan sekarang ni orang nak mengeluarkan caruman, ada yang sanggup untuk menambah caruman mereka, dibenarkan lebih daripada 3,000 tersebut ya. Ini mungkin akan dapat menambah tabungan kepada KWSP, membantu pelaburannya dan dapatkan pulangan yang baik ya. Ini bagi mereka yang mempunyai keupayaan untuk membuat pelaburan. Sambungan juga kepada Dr. Wan Martina mengenai caruman SSPN yang pada 2024 nanti ya akan dihentikan pengecualian cukainya. Saya rasa inilah juga suatu perkara yang harus ditimbang ya. Kita sudah tidak banyak mengeluarkan beasiswa ya ataupun bantuan-bantuan pendidikan yang lain ya. Jadi apalah kiranya kerajaan menggalakkan SSPN ini supaya tabungan itu dapat lebih dengan jumlah dengan masa yang sama menggalakkan lebih banyak caruman untuk lebih ramai anak ya, dan ini akan membantu semasa mereka memijak kaki ke pengajian tinggi nanti. Jadi kalau setakat 2024 ianya memberikan suatu gambaran ya bahawa kerajaan tidak pro pendidikan ya, dan ataupun pro keupayaan atau mandiri untuk membiayai pendidikan anak-anak kita. Jadi saya mencadangkan supaya tempoh itu dipanjangkan dan tidak dihadkan ya, dan dengan itu kita akan dapat melihat sumbangan yang lebih baik. Dan satu lagi yang saya nak sentuh terakhir ialah mengenai RPGT tadi, di mana no gain no loss ini antara suami dan isteri yang telah bercerai. Saya pun tidak pasti di mana kelebihannya tawaran ini. Jadi kalau boleh sedikit lagi penjelasan diminta daripada Menteri. Sekian, saya mohon menyokong. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta Muhammad Ramli di atas pembahasan yang telah diberikan. Seterusnya saya menjemput pembahasan yang ketiga, Yang Berhormat Tuan Isaya, anak lelaki D. Jacob. Silakan. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Saya bersetuju dengan rang undang Akta Cukai Pendapatan 1967. Saya ingin berbahas sedikit tentang
dalam rang tersebut isu-isu OKU. Yang pertama OKU, pengusaha-pengusaha yang ramai memberi ruang kepada golongan istimewa untuk bekerja di syarikat masing-masing. Tetapi pengecualian mereka tak begitu nampak meriah. So saya cadangkan kalau boleh tambah lebih pengecualian cukai mereka, maka lebih ramai pengusaha-pengusaha syarikat-syarikat akan bertampil depan untuk memberi ruang ataupun peluang pekerjaan kepada orang golongan istimewa ini. Yang kedua, dalam perbelanjaan perbelanjaan 2023 mengatakan peruntukan untuk OKU, dan saya dapati ada 7 perkara dalam peruntukan perbelanjaan 2023 untuk golongan istimewa didapati. Tetapi apa yang saya dapati di sini, memang peruntukan itu memang tak cukup. Memang tak cukup bagi golongan istimewa. Memandingkan keperluan mereka keperluan harian mereka. Seperti contoh, tongkat yang saya pakai, yang bawah sekali, yang warna kuning itu, saya terpaksa tukar tiap-tiap seminggu sekali. Harga dia sebulan dia naik harga. Kos dia tidak ada kawalan. So saya cadangkan, saya mohon kepada pihak Kementerian Kewangan mengadakan pantau alat-alat ganti bantuan orang kelainan upaya ataupun golongan istimewa, memastikan alat-alat ini dikawal dan didapati berkualiti. Yang ketiga, saya juga ingin mohon kepada Kementerian Kewangan untuk menambahkan kos perbelanjaan semakin lama, semakin hari semakin naik kos perbelanjaan. Maka peruntukan yang diberi kepada pelatih-pelatih PDK dinaikkan daripada 150 ke 200 ringgit. Sebab 150 ringgit mereka dibayar, 20 ringgit akan dibayar kepada pelatih ataupun penyelia untuk menyediakan makanan. Maknanya mereka dapat sebulan 130 ringgit saja. Kalau kita kira seorang satu hari 10 ringgit, kalau kita ambil 26 hari dah sampai 260 ringgit sepatutnya diterima. Tetapi mereka dapat hanya 150. So ini memang tak cukup. So saya cadangkan kepada Kementerian Kewangan kalau boleh dinaikkan kepada 200 ringgit sebulan kepada pelatih-pelatih di PDK. Yang kedua, seterusnya, kaki tangan PDK yang mendapat gaji minimum kerajaan mengatakan 1,500, tetapi penyelia ataupun pembantu-pembantu hanya mendapat 1,200. So saya mohon kepada kerajaan, Kementerian Kewangan bertimbangkan dan naikkan gaji mereka kepada gaji minimum. Dan seterusnya, saya juga ingin memohon kepada kerajaan, Kementerian Kewangan. Kami orang, saya tak suka gunakan orang kurang upaya, saya lebih suka orang kuat upaya. Kami orang kuat upaya. Ingin mohon kepada kerajaan, kami pun ada perasaan, kami pun ingin hidup seperti orang biasa, seperti golongan seperti yang lain, dan kami ingin beli rumah ataupun kereta. Kami terpaksa bayar cukai ataupun faedah seperti orang biasa 6 hingga 7%. Kami mohon ataupun kami bukan mohon, kami minta hak kita untuk mengurangkan faedah itu kepada 1 atau 2%. Kami adalah orang kuat upaya, kami pun ingin hidup seperti orang-orang biasa. Dengan ini saya menyokong sepenuhnya rang undang-undang ini dipindahkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Isaya
di atas perbahasan yang telah diberikan. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Datin Ros Suyati Alang. Silakan. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk membahaskan Rang Undang-Undang Kewangan 2023. Rang Undang-Undang Kewangan yang dibentang ini adalah bagi menguatkuasakan langkah-langkah cukai yang telah diumum dalam Belanjawan 2023 pada 24 Februari yang lalu. Di samping melaksanakan keputusan kerajaan berkenaan penambahbaikan pentadbiran cukai yang memerlukan pindaan kepada akta-akta yang berkaitan. Saya melihat cadangan pindaan dalam rang undang-undang ini pada prinsipnya antara lain adalah untuk memudah kepada pembayar cukai untuk membayar cukai serta memudahkan pembayaran dan pindaan penyata secara dalam talian dan sebagainya supaya lebih efisien dan adil kepada pembayar-pembayar cukai. Saya yakin pindaan-pindaan yang cuba dibawa kepada Akta Cukai Pendapatan 1967 ini adalah untuk menambah baik mekanisme pungutan cukai agar ia dapat dilaksanakan dengan lebih menyeluruh dan komprehensif, di mana semua yang layak dan sepatutnya menunaikan tanggungjawab sebagai pembayar cukai dapat membayar cukai demi untuk pembangunan negara. Dengan itu soalan saya kepada kementerian, adakah dengan RUU di hadapan kita ini, pihak-pihak yang sepatutnya membayar cukai tidak terlepas dari menunaikan tanggungjawab mereka dan tidak terarah kepada golongan-golongan tertentu dan tidak menyebabkan ketirisan kepada golongan-golongan tertentu? Adakah dengan pindaan ini dapat mengurangkan dan dapat menoktahkan ketirisan pembayar-pembayar cukai dari melaksanakan tanggungjawab mereka dari membayar cukai? Ini kerana adalah salah satu daripada pendapatan negara yang akhirnya akan dipulangkan balik kepada rakyat dalam bentuk pembangunan, bantuan, subsidi dan lain-lain. Ini kerana golongan yang sering membayar cukai pendapatan adalah terdiri daripada penjawat awam. Mereka yang dari golongan berpendapatan tinggi dari pihak swasta biasanya tidak akan melunaskan cukai dengan apabila pihak LHDN menuntut cukai dari golongan ini. Pelbagai alasan akan diberi, maka saya ingin tahu apakah peratusan penyumbang cukai pendapatan dari golongan penjawat awam dan swasta untuk pembangunan negara. Soalan saya, sejauh manakah sistem lembaga hasil dalam negeri dapat mengesan individu terutamanya golongan kaya seperti konglomerat serta syarikat-syarikat besar membayar cukai yang dilaksanakan di negara ini bersesuaian dengan pendapatan dan keuntungan mereka yang sebenarnya. Ini penting agar selari dengan hasrat Perdana Menteri untuk melaksanakan dasar kemiskinan tegar yang diumumkan baru-baru ini, dan kutipan cukai tersebut seterusnya dapat menyumbang kepada dana pembangunan kerajaan dan membantu rakyat. Seterusnya saya ingin merujuk kepada Seksyen 46(1)(K) mengenai pengumuman bahawa tiada lagi pelepasan cukai untuk pencarum Skim Simpanan Pendidikan Nasional atau SSPN. Saya difahamkan perkara ini telah menimbulkan